Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahillazi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabil kiram allazina badzalu nufusahum wa amwalahum li'ilali kalimatul islam wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang semati saudara-saudari alias sekalian, kita sambung balik pada kitab Al-Hikam. Kitab yang kita sambung ni sebenarnya sudah jilid yang kedua. Jilid yang pertama memperbahaskan tentang pembersihan diri, merapatkan diri kita kepada Allah melalui latihan-latihan, jazab dan sebagainya. Dan jilid yang kedua ni banyak menceritakan tentang mengenalkan kita siapa itu wali. Kalau wajib kita mengenal Allah dan Rasul, maka di antaranya wajib kita mengenal ialah mengenal walinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu taala, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Subhanallahul azim. Jaga-jaga Allah ada wali-walinya yang bersifat tidak takut dan tidak duka cita. Jadi siapa wali? Jadi kalau Allah wajib kita kenal, Nabi wajib kita kenal, dan lagi satu yang wajib kita kenali ialah Aulia Allah. Ini jilid yang kedua. Jadi siapa yang kurang faham ataupun yang tidak jelas apa, kita repeat lagi macam musalli juga. Mungkin kita akan ulang lagi dan kita bahas lagi. Ataupun kita akan bahas soal jawab yang usrah supaya kita tidak ketinggalan ataupun kemas. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi bi barakatihi ila midin qala. Fa'idah iqa'ah itu. Dan melihat sahabat Abdullah radhiyallahu anhu akan seorang lelaki itu fakir pada Mekah, maka katanya baginya sesuatu, maka kata seorang itu baginya, "Hei ustaz, tidaklah aku kuasa atas ini daripada kerana manusia." Maka berpaling sahal kepada segala sahabat. Maka katanya, tiada beroleh hamba akan hakikat daripada pekerjaan ini hingga ada ia dengan salah satu dua sifat. Salah satu daripada dua sifat sesuatu hingga gugur manusia daripada matanya. Maka tiada melihat dia dalam negeri ini melainkan dia menjadikan dia. Maka sebenarnya seorang itu tiada kuasa ia bahawa memberi mudarat dan memberi manfaat akan dia. Kedua, hingga gugurlah dirinya daripada hatinya, maka tidak mengapa pada barang yang hal mereka itu akan jadi tahap. Ini kisah cerita, dia nak bagi tahu lagi. Ini kisah Sahal. Dia jumpa orang miskin, dia tanya, "Puan nak mula bunyi ni? Puan nak sesok sangat ni? Puan nak teruk sangat ni?" Dia kata, "Inilah keputusan Allah kepada aku. Aku pun kalau boleh nak kaya macam mu juga." Lagu mana kita agak orang jawab macam tu. Kita tanya, "Apa masa awak susah sangat, sakit teruk benar ni?" "Minna kana Allah pada aku nak syak macam tu kalau boleh." Apa kata kita apa? Kalau ada orang jawab macam tu, "Apa usah awak jatuh ni?" Dia, "Aku kalau boleh tak jatuh malu ke?" Aku mana agak. Maknanya jawapan dia ini menyebabkan hal balas balik bagi kawan dia. Inilah dia orang yang menyadari, mengenali Allah Subhanahu wa taala, bahawasanya dia tidak boleh memberi manfaat dan manusia juga tidak boleh beri mudarat. Ini nampak tak? Simple jawapan. Kalau kita dapat menghayati hingga dia orang yang fana dengan Allah Subhanahu wa taala. Jawab dia direct saja. Misalnya orang tanya kita, "Ustaz, terbalik betul tu benar ni?" Saya kalau betul tak nak terbalik macam awak juga. Agak gitu. Nampak jawapan dia tu nampak macam bersahaja, tetapi dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Mana tak ada orang nak susah dan tak ada orang nak menderita, tetapi begitulah keadaan Allah. Dan telah situ ya. Tapi bila kita sedar, bila kita sudah faham akidah kita begitu, kita kata susah pun tak apa dah. Kita tahu pegangan kita segala buruk dan baik datang daripada Allah, maka kita bergantung kepada usaha dan ikhtiar sahaja. Kenapa demam? Maka ubatlah. Setelah kita mengetahui tak apalah.
Kenapa sihat ni? Alhamdulillah lah, maka ubat tadi jumpa doktor kurang sikit lah. Tak salah lah. Sebab apa? Kita sudah berlaku, tiada mengapa pada barang hal mereka itu akan dia. Bila kita sudah berpegang akidah yang benar, tak apa lah. Tak adalah pula kita jumpa doktor, apa saya sihat ni, insyaAllah Allah bagi sihat. Tak payah lah. Tak payahlah sampai tahap tu. Bila kita kenapa saya, alhamdulillah semalam jumpa doktor. Tak usah dah sebab kita sudah ada pegangan. Tak payahlah lagi jawab belik-belik. Orang tanya macam mana awak boleh sampai, Allah hantar. Oh tu dia. Orang tanya macam mana anak awak sihat, itu sakit tu, Allah bagi saya sihat. Allah boleh lagu tu. Tidak boleh gantung direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh. Nanti orang tanya kita kenapa kenyang, Allah bagi kenyang. Cakaplah kenapa kenyang, makan nasi. Macam tu. Ni je sebab tu dia kata bila kita sudah faham, maka tiada mengapa bergantung kepada makhluk atas dasar yang kita sudah faham. Ini sekadar tidak memberi bekas. Usaha dan ikhtiar tidak memberi bekas. Jadi kalau kita duduk situ cukuplah. Orang tanya kenapa sihat, alhamdulillah. Jumpa doktor semalam, alhamdulillah. Tak payahlah cakap lagi kenapa bagi sihat, Allah bagi sihat. Amboi. Semalam dulu saudara saya jumpa orang, saya tanya dia betul-betul ikhlas tanya. Dia tanya daripada mana? Daripada Medan ke Sumatera. Datang ke KLIA buat perhimpunan. Saya kata macam mana awak boleh datang sini? Allah hantar kata. Oh, Allah bawa kapal terbang ke bawa kapal selam? Dia tengok saya. Macam mana cara Allah tahu? Allah bergabar sendiri ke? Siapa bergabar? Dia terkejut. Jawab apa balik dia terkejut. Saya kata, saudara awak tak boleh cakap macam tu dengan Allah. Orang tanya macam mana boleh sampai, cakap naik kapal terbang atau macam boleh sampai. Saya pakai kapal laut atau macam boleh sampai tumpang kawan. Saya tak boleh tanya, orang tanya mana macam mana boleh sampai sini, Allah hantar. Allah pakai kata kebak, Allah hantar. Kena ada benda tu. Kita ni bergantung kepada asbab. Janganlah likulli syai'in sababa. Tak boleh jawab direct berapa tak boleh. Macam mana boleh ni boleh mengandung, Allah bagi mengandung. Sudah. Bila kau masuk Allah bini kita? Tak boleh terus berdepuk pada Allah. Tak boleh. Sebab ada tengah-tengah tu sababa. Macam mana boleh pandai? Saya belajar dengan guru. Macam mana boleh pandai? Saya baca sendiri lama-lama alih. Awak boleh? Tak boleh. Sebab syarat untuk menuntut ilmu dan belajar mesti dengan guru. Sababa. Maka siapa yang tidak ada guru bermakna dia menolak sababa. Jibril, Nabi Muhammad sendiri SAW mengambil ilmu dengan Jibril alaihissalam. Kalau tidak payah belajar, kenapa Jibril turun? Tulis kertas tepekkan majid sudah. Jibril hantar. Sebab sababa. Kita jaga. Dan telah tersebut dalam hikayat. Hal lain pula cerita bermakna manusia ni kalau ikut kesan, ikut dia punya dia tak selesai. Dia bawa lagi satu cerita. Telah tersebut dalam hikayat. Hikayat ni bermakna kisah cerita zaman dulu, yang sahabat cerita, yang Nabi cerita, yang digazet dalam hadis dan sebagainya. Itu dipanggil hikayat, ya. Hikayat bermakna kisah yang dapat diberitakan daripada zaman dulu-dulu. Kisah zaman-zaman silam, zaman Nabi Musa mungkin. Bahawasanya Luqman alaihissalam, Luqman ni saudara, ulama khilaf. Dan banyak ulama mengatakan dia orang biasa dan bukan Nabi. Dia bukan Nabi. Dia orang biasa tapi awliya Allah. Dia orang biasa saja tapi nama yang tercatatlah Al-Quran. Dalam Quran yang ada nama malaikat, ada Nabi dan Rasul, dan ada orang biasa. Di antara orang biasa ialah Luqmanul Hakim. Tercatat gazet dia dalam Quran. Cerita dia ni. Pada suatu hari masuk ia ke dalam pekan, masuk dalam bandar. Padahal mengendai ia akan hemat. Hemat ni sudah kecil saja. Kecil pada lembu, besar sikit daripada keledai. Hemat. Dan anaknya, dia dua beranak, menghalau hematnya. Maka kata segala manusia itu, Syekh tiada kasihan ia atas kanak-kanak. Maka dinaikkannya anaknya di belakang. Maknanya dia jalan dengan anak dia pakai ambak, pakai air auto hema ni. Air itu orang kata apa? Tolu lawa tua ni. Anak aku kerja ada air anak bawa.